Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk example 2, kita akan gunakan example 1 dan kita akan ubah nilai dia. Okey, example 1 bila kita tengok balik, kita punya soybean punya nilai adalah 100 kg of soybean. Dalam soybean tu ada 20% oil. Okey. So ini adalah kita punya carrier, komponen B. So 20% of oil ni adalah komponen A ataupun solute. So dalam example 1, solvent kita 100. So kita ubah dia menjadi 80 kg soybean dan 150 kg solvent. So bilangan ataupun percent of solute tu masih 20%. So untuk nilai N kita masih pakai sama 1.5. Untuk mulakan kita punya jalan kerja, kita akan buat dalam bentuk diagram yang masuk dan keluar. So untuk elakkan untuk buat satu kelainan lah. Kalau yang asal kan, kita guna simbol ni V1, L0, L1 dan V2. So saya cuba guna simbol yang lebih mudah. Gunakan A, B, C dengan D. So kita ubah dia punya simbol saja, tapi nama stream ni kita kekalkan. So yang bawah sebelah kiri ni adalah feed yang masuk, soybean feed 80 kg. Okey, kita punya solvent sekarang dah jadi 150. Okey, dan kita punya underflow kita label C, kemudian overflow kita label D. Okey. So D di sini sebenarnya A, B, C, D ni mewakili nilai ni. A, B, C, D ni mewakili nilai A campur C. Sebab kita memang buat dia dalam bentuk tu. So kat sini ada XA, XB, XC dengan XD. So XA, XB, XC, XD ni adalah mewakili nilai composition. So, iaitu A bahagi A campur C. So dia adalah macam bentuk mass fraction komponen A punya. Jadi kita akan buat ketiga koordinat macam biasa. Kita akan cari koordinat X, A and A. So simbol ni tak penting sangat lah. So yang penting kita ada satu koordinat, dua koordinat. Yang ketiga koordinat menggunakan XM dengan NM. So kita akan guna simbol X dengan N untuk nilai koordinat ni. Sebab kita punya graf, kita akan buat paksi Y dia N, paksi X dia adalah X. Okay. So XA rumus dia akan diberi, iaitu A bagi A campur C. So kita punya A adalah 16 kg. Okay, kat sini. So A campur C, maknanya C kat sini soybean ni adalah kosong. Sebab asalnya dia adalah 16 of oil. Okay, yang 64 ni adalah soybean. Soybean komponen B. So kita akan dapat 16 bagi 16 iaitu 1. Untuk NA ni kita ubah atas dia saja, iaitu dia jadi B. Bawah dia masih sama, A campur C. So rumus akan diberi. So B kat sini adalah 64. A campur C adalah 16 campur kosong. So kita akan dapat 4. So dua nilai XA dengan NA ni menjadi koordinat 1, 4. So untuk solvent feed dekat sini. Okay, solvent feed kita yang masuk. Kita ada B dengan XB kan. So kita cari XB dulu. Rumus dia sama. Kalau X mesti guna A bahagi A campur C. Okay, 0 bahagi 0 campur 50. Sebab di sini solvent cuma ada nilai C sahaja. A dengan B dia 0. Sama juga NB B bahagi A campur C. So B kita 0. 0 bagi apa nilai, kita akan dapat 0. So koordinat kedua kita akan dapat 0, 0. So untuk dapatkan koordinat ketiga, kita ikut je step 3, 4, 5 ni. Kita buat liquid mass balance. Liquid mass balance ni adalah untuk komponen A dan C sahaja. Sebab kan kita buat simbol-simbol ni A, B, C, D berdasarkan nilai A campur C.
So kita ambil daripada A campur B sama dengan C campur D. So ni mass yang masuk sama dengan mass yang keluar, mass out. Jadi kita akan gantikan simbol C dengan D ni, kita tak tahu nilai, kita akan ganti dengan simbol M dulu. So kita akan dapat A campur B, M ni adalah in the middle lah. So A kita ambil 16 saja. Sebab daripada stream A ni, komponen A adalah 16, komponen B adalah 64, C sama dengan kosong. Sebabkan A ni adalah A campur C, so kita cuma ada 16 saja, C kita kosong. So 16 campur B kita adalah 100% solvent kan, 150. So kita akan dapat 166. So kita dah ada M, so kita buat komponen A mass balance. So ikut sahaja rumus ni seperti yang ada di step ni, 3, 4 dengan 5. XA darab A ataupun mass fraction of A darab mass A campur C ni. Kemudian XB darab B sama dengan XM darab M. So semua nilai XA A ni kita dah ada sebelum ni. Okay, XB kita kosong, B kita 150. So kalau tak pasti, just reverse kepada calculation sebelum ni lah. Macam B kat sini kan. So XB kita cari balik kat sini. Okay, ada kosong. Kemudian XM tak tahu, M kita dah cari tadi sebelum ni, 166. So kita akan dapat 0.096. Teruskan dengan step kelima, komponen B mass balance. So di sini kita akan dapatkan nilai NM. So rumus dia pendek sikit, NA darab A sama dengan NM darab M. NA kita dah ada ke belum? So NA kita cari kat sebelum ni mesti dah ada. Okey, dah ada. NA sama dengan 4. A kita adalah di sini sama 16 kan. Sini A sama dengan 16. NM tak tahu. Kemudian M kita adalah 166. Okey, M kat sini. Kemudian kita susun formula ni, kita akan dapat NM 0.386. So koordinat ketiga kita adalah 0.096. So ni nilai XM kita tadi. Kemudian NM kita ada kat atas ni, kita baru kira. Okey, ni adalah NM. Kemudian kita akan plotkan graf. So kita akan buat line ni dulu. So nak buat line ni, kita ambil nilai yang paling kecil, iaitu 0,0. Kemudian nilai yang paling besar di sini adalah 1,4. So ikut je lah susunan ni. Simbol ni tak perlu sangat, tak penting sangat lah. Kita tengok nilai sahaja. So kita tandakan dua tempat. Okay, kita tanda di sini dan di atas ni. Kita buat satu line berwarna merah seperti ini. Kemudian di antara line ni kita akan ada point ketiga, iaitu XM dengan NM. Okay, point ni adalah penting. So saya tanda warna merah ni. So di sini kita tandakan dia. So kita buat XM 0.096, saya tulis di bawah ni. Okay, dan dia punya nilai Y dia, iaitu nilai N. So ni Y axis. So nilai Y dia sama dengan nilai N, 0.386. So daripada line titik tengah ni, kita akan buat vertical line. So bila kita buat vertical line daripada point, kita ambil yang vertical saja daripada nilai X. So ni paksi X. Okay, di sini adalah X 0.096. So bila dia sentuh line ke atas ni, line atas ni adalah line N sama dengan 1.5. Okay. So kita ganti. Ni ada silap sikit. So di sini adalah line untuk N sama dengan 1.5. So bila dia sentuh atas ni adalah L1. So L1 di sini adalah kita gunakan simbol C. So boleh ganti terus. So di bawah ni kita akan dapat ni koordinat untuk V1. Ataupun dalam case ni kita gunakan simbol D. So kita just carilah dia punya nilai X dengan Y. So X dia sama kan, sebab dia vertical line ni. So point D 0.096. Okay, dia punya nilai X. Nilai Y dia adalah di sini,
Okay, di sebelah kiri. So N dia sama dengan kosong. So di sini nilai X dia adalah yang di bawah ni, 0.096. Nilai Y dia kat sini, N sama dengan 1.5. So kita bubuh lah 1.5. So seperti di sini. So nilai ni mewakili XC, nilai 1.5 mewakili NC. Sama juga di bawah, 0.096 mewakili XD, 0 ni mewakili nilai ND. So kalau tak berapa jelas, boleh ulang balik lah bahagian yang graf ni. Okay, untuk dapat lebih banyak kefahaman. Jadi kita akan ikut step seterusnya ni untuk kita dapatkan nilai C dengan D. So C dengan D ni apa dia? Adalah nilai kg yang keluar ni. Okay, C kat sini keluar. Ni underflow. So D ni adalah overflow. Okay. So bila kita buat mass B in sama dengan mass B out, kita akan guna formula yang akan diberi ni. NC darab C sama dengan NM darab M. NC ni kita ambil daripada graf. Kat sini saya dah tuliskan 1.5 ni adalah NC. Kemudian kita darab C. C kita tahu. NM kita dah ada sebelum ni 0.386. M kita 166. So kita akan dapat 42.7. Senang kata kita akan dapat nilai ini dululah, 42.7. So 42.7 kita dah dapat. Kemudian 150 ni nilai yang asal memang dah diberi. Sama juga macam A. So bila kita dah ada jumlah mass yang masuk kan, yang masuk 16 dengan 150. Yang keluar kita dah ada 42.7. So automatik kita boleh kira nilai D ni. Okay. Yang ni kita belum dapat lah hasilnya. So kita dapatkan dia guna persamaan ni. Mass masuk kan A dengan B kan. So mass keluar adalah C dengan D. So kalau tak pasti ikut je anak panah ni. Anak panah yang keluar ni semua adalah yang keluar. Yang keluar D, yang keluar C. So 16 campur 150 sama dengan 42.7 yang kita dah dapat tadi campur D. So D kita 123.3 kg. Jadi kita masukkan dalam graf ataupun diagram. So graf tadi yang kat atas. So ini kita panggil diagram. So daripada diagram ni baru kita nampak lah overall kita punya result ni sama dengan apa. Dan ada satu persoalan, macam mana kita nak make sure kita punya jawapan ni betul. So yang ni saya lihat banyak nota yang tak diskah lah benda ni. Jadi saya tambah bahagian ni. Jadi kita double check dengan overall mass balance. Overall ni adalah jumlah kg sahaja. Dia tak ada, dia dah jumlahkan komponen. So yang masuk kita A dengan B kan, macam yang kita kira tadi kat atas ni. Kita buat lagi sekali lah. A dengan B ni betul tak sama dengan C campur D? Sebab kita dah label kan semua nilai ni. A, B, C, D semua dah complete. So bila saya masukkan dalam equation ni 16 campur 150, ok memang betul lah 166. Jadi 123.3 campur 42.7, ok kita double check. So memang betul lah 166 juga. Jadi jumlah mass yang masuk dah sama dengan keluar. So yang kedua ni adalah step yang paling penting sekali. Biasanya step pertama mesti betul lah. So kita kena check komponen A mass balance. So cara dia adalah mass fraction yang ada di diagram ni. Mass fraction ni kita darabkan dengan setiap dia punya nilai total mass. XA darab A, kan? Kemudian XC darab C, kemudian XB darab B, kan? Kemudian XD darab D. So kita darabkan. So kita dapat macam ni 1.0 darab 16, 0 darab 150. Kat sini 0.096 darab 42.7. So kat sini kita pun dah perasan XC dengan XD ni nilai dia sama. So XD 0.096, kat sini 123.3. Jadi kita memang nampak lah dia memang sama 16 kg yang masuk dan keluar. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.